Kota Samarahan. Sila Nama Pantai. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih atas peluang Bernama Pantai untuk berbahas pada kali ini, dan saya mulakan dengan menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya sebut dalam bulan Jawan tahun lepas, surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Datuk Yang Di-Pertua, amanat dan matlamat demokrasi. Sebaiknya saya mengingatkan diri saya dan semua kita di sini tentang beberapa prinsip asas dalam sistem demokrasi perlembagaan yang menjadi teras kenegaraan kita. Amanat yang Di-Pertua Agong adalah supaya kita membina sebuah negara yang adil lagi sejahtera. Amanat dan matlamat utama sebuah kerajaan yang berteraskan demokrasi adalah memerintah secara adil demi kepentingan rakyat mengikut perlembagaan. Kerana itulah pihak pembangkang sebagai punyai matlamat utama untuk mempertahankan hak kepentingan rakyat melalui suara, membangkitkan dan membantah dalam proses demokrasi rangka mengikut perlembagaan. Pendek kata, dalam demokrasi, kerajaan akan memerintah dan pembangkang akan mempertahankan hak rakyat mengikut perlembagaan. Oleh demikian, kedua-dua pihak ini memainkan peranan demi mengimbangi antara kuasa dan juga hak. The loyal opposition, loyal to country, loyal to king. Dengan izin. Jadi kedua-dua pihak, iaitu kerajaan dan pembangkang, mestilah dilihat sebagai, dengan izin, integral to demokrasi, sama penting untuk demokrasi. Malangnya, Datuk Yang Di-Pertua, amanat prinsip demokrasi ini sekarang bukan lagi dipertahankan atau diperkukuh, malah di bawah kepimpinan kerajaan yang menobatkan bahawa satu ketika dahulu negara memiliki demokrasi terbaik. We have the best democracy in the world, memetik kata-kata pekan, dan dipandu prinsip wasatiyah, kesederhanaan. Diserang dan nampaknya akan dikorbankan untuk kepentingan serta kelangsungan golongan elit melalui penggunaan undang-undang yang berterusan bekas penjajah, iaitu Akta Hasutan, dan juga penggunaan sistem kehakiman untuk memenjarakan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selagi salah guna kuasa ini berterusan, selagi itu suara majoriti rakyat akan berkumandang, bukan sahaja dalam Dewan, tetapi di seluruh pelosok negara, supaya keadilan dan kebenaran ditegakkan. Datuk Yang Di-Pertua, selain daripada bersuara demi keadilan dan kebenaran, tugas dan tanggungjawab pihak pembangkang, termasuk saya sendiri, adalah untuk membahaskan usul belanjawan 2015. Kita melakar masa depan Malaysia. Kita mahu negara yang terus maju. Semua pihak mahukan sebegitu. Maka, belanjawan kita pada hemat saya harus menyasar permasalahan mengenai kelebaran jurang pendapatan dan kualiti pendidikan yang semakin menurun. Kualiti pendidikan saya sebut sebagai bekas pelajar sekolah kebangsaan dan punya seorang anak yang bersekolah di sekolah kebangsaan. Jadi pada saya, belanjawan kali ini gagal. Dia tak menjadikan kedua-dua masalah utama ini sebagai tumpuan yang terpenting. Golongan berpendapatan tinggi diberikan pelepasan cukai. Sementara golongan berpendapatan rendah diberikan bantuan BRIN yang lebih besar tanpa penyelesaian jangka masa panjang seperti disebut oleh Babi Ampang tadi. Jadi kerajaan juga masih gagal melakukan proses konsultasi yang melibatkan semua pihak berkepentingan sebelum pembentangan bajet. Saya pernah mencadangkan sebelumnya supaya kita adakan sebuah jawatan kuasa polisi atau dasar fiskal parlimen ataupun jawatan kuasa persekutuan belanjawan parlimen yang boleh saja kita tubuhkan melalui sebuah usul untuk pelantikan jawatan kuasa khas di bawah Standing Order 19/4 yang tidak dikuasai oleh cabang eksekutif kerajaan. Apa yang saya lihat bila Kerajaan Barisan Nasional enggan untuk menubuhkan jawatan kuasa seperti ini, ia memperlihatkan keangkuhan dalam pentadbiran negara. Era, ini saya memetik kata-kata pekan juga, dia cakap banyak kenyataan diberikan. The know-it-all government, where the government knows best, dengan izin sudah berakhir. Jadi saya fikirkan tiba masanya bagi Barisan Nasional mengiktiraf
bagaimana untuk melaksanakan keputusan secara lebih kolektif. Saya simpulkan pada peringkat pertama, belanjawan yang dibentang oleh Perdana Menteri adalah belanjawan yang mesra golongan kaya. Datuk Yang di-Pertua, banyak sudah disebut berkenaan GST. Umum tahu cukai ini cukai regresif. Dan GST diperkenal kerana kerajaan gagal untuk mencipta pembayar cukai baru di Malaysia. Hanya 14%, kurang 14% pekerja kita yang membayar cukai. Berbanding dengan negara maju, di United Kingdom, hingga 90% yang layak membayar cukai. Walaupun Perdana Menteri mendabik dada, menaikkan kadar gaji berbanding KDNK kepada 31%. Kerajaan juga mengeluarkan kenyataan bahawa gaji purata bagi isi rumah rakyat Malaysia RM5,900 sebulan. Ini disebut oleh Bukit Mentajam tadi. Tetapi nombor-nombor angka-angka yang dipilih menerusi cherry picking ini tidaklah menunjukkan hakikat bahawa rakyat Malaysia itu punya kehidupan yang lebih baik. Gaji median berapa, Datuk Di-Pertua? Gaji median menunjukkan lebih 50% daripada rakyat Malaysia punyai pendapatan kurang RM1,500 sebulan. Lebih 50%. Dalam sebuah laporan yang bertajuk Piketty and Plutonomy, The Revenge of Inequality dengan izin, terbitan Bank of America Merrill Lynch menyatakan hanya terdapat dua cara untuk mengatasi jurang pendapatan atau jurang kekayaan. Satu, pendidikan yang berkualiti tinggi. Kedua, sistem cukai yang fokus terhadap 1% terkaya di sesebuah negara. Kerana itulah Pakatan Rakyat menganjurkan, we introduce capital gains tax instead of GST. Ini pun tak mahu dibincang secara menyeluruh. Yang ada adalah serangan demi serangan. Datuk Di-Pertua, saya pun terkejut kerana saya dapat laporan Malaysia berada pada tangga keempat tertinggi di dunia dalam aspek apa? Pemusatan kekayaan. Kekayaan mereka yang terkaya di Malaysia bernilai setaraf dengan 18% KDNK. Lebih kurang $52.25 billion ringgit. Bandingkan dengan United Kingdom, UK kan maju. Dengan Jepun, di UK kita 18% KDNK. Di UK hanya 6.8%. Di Jepun 1.9% daripada KDNK mereka. Jadi lebarnya kaya dengan miskin itu adalah masalah yang serius di Malaysia. Terima kasih YB Arau. Saya harap dapat beri perhatian kerana saya tahu YB Arau pun fokus terhadap isu kesenjangan ekonomi, inequality. Banyak benar para ekonomis. Kadang-kadang buku ini bawa pun buku yang sama dengan saya baca. Jadi saya harap jangan baca buku yang sama sahaja, tapi idea juga diterima pakai. Kerana itulah perkara-perkara sebegini, fakta-fakta sebegini yang menyebabkan Ketua Pembangkang Perkhidmatan Power menuntut agar jumlah cukai yang dibayar oleh 20 individu terkaya di Malaysia didedahkan kepada ahli parlimen. Tadi YB sedang sebut hutang-hutang. Hutang bukan PTPTN, kerana hutang ni hutang besar-besar. Perwajar Terengganu, mungkin YB Arau mungkin boleh minta setiausaha bagi tahu tadi Hansat. Banyak benar hutang-hutang. Kalau kita kumpulkan, kita kena adil. Nak ambil daripada pelajar, okey. Nak kena ambil daripada mereka yang maha kaya, yang berhutang, tak bayar. Tengok, Datuk Di-Pertua, YB Arau setuju dengan saya. Dia berikan buku, The Colour of Inequality. Saya menunggu beliau menubuhkan jawatan kuasa fiskal Parlimen melibatkan kedua-dua kita. Justru kita harus cari sebuah sistem cukai yang lebih adil untuk dikenakan kepada semua individu, termasuk kemungkinan melihat kepada cukai hadiah, cukai harta pusaka, cukai keuntungan modal dalam usaha untuk mengecilkan kejayaan. Idea ini sebenarnya difikir oleh Thomas Piketty. Diambil bagi negara Perancis, Amerika Syarikat, UK, Jerman. Semua menunjukkan kalau kita biar golongan yang kaya terus-menerus dengan trend sedemikian, maka jurang itu akan lebih melebar, rakyat miskin akan lebih terhimpit. Datuk Di-Pertua, bercakap tentang GST, saya nak ambil satu contoh. Kerana
beberapa ahli parlimen yang menyokong GST, bukan Pakatan Rakyat lah kan, mengatakan ia lebih adil. Maka kerajaan telah mengeluarkan sebuah senarai barangan zero rated atau barangan yang tidak dikenakan cukai. Saya terkejut kerana barangan mewah atau makanan mewah seperti udang kara, bahasa masalah dia lobsters, juga terkandung dalam senarai tersebut. Saya cari, nampaklah di bawah pembekalan bekala sifar, udang kara. Saya berasa agak hairan ya, kerana warga kawasan saya, warga Kerinci, Taman Sri Sentosa, mereka tidak terbiasa dengan makanan sedemikian. Nampaknya pelepasan GST juga tertumpu kepada golongan yang berpendapatan tinggi. Saya selidik lagi, didapati ada sebuah projek Integrated Lobster Aquaculture Park ILAP di Semporna, Sabah. Dan saya dapat juga membaca laporan impak alam sekitar yang diterbitkan oleh DHI Water and Environment Malaysia Sdn Bhd yang boleh dimuat turun daripada laman web Kerajaan Negeri Sabah. Saya dimaklumkan bahawa laporan DEIA ini tidak diluluskan. Namun projek diumum. Saya minta pengesahan daripada Menteri. 3 badan yang mencadangkan projek ini adalah Darden Aqua Farm, Yayasan Sabah dan Evernexus Sdn Bhd. Ada juga dalam NKEA, National Key Economic Something Area, juga dilaporkan akan memberikan geran. Tadi Wabi sedang kata senarai geran. Geran-geran kat Malaysia ni tak pernah dibayar balik. Saya harap yang ni kena bayar balik. Ya? Geran dia sebanyak 68.5 juta untuk membiayai ladang sinergi dan program latihan bagi projek tersebut. Jadi saya merasakan tujuan barang mewah seperti udang kara, nak melariskan pasaran udang kara, kemudian memastikan kroni yang dipilih terus dapat keuntungan serta-merta. Saya difahamkan juga akan disalurkan pembekalan udang kara ini pada sebuah restoran, The Red Lobster, dengan izin di Intermark. Jadi saya pohon kepastian, saya pinta. Kadang-kadang semua ini tak dapat kita baca daripada iklan-iklan pro GST yang juga kami bayar menerusi pembayar cukai. Jadi saya berharap dapat dijelaskan apakah rasional projek tanda terus, laporan impak alam sekitar tak diluluskan, tapi sampai ke bahan mentah dikecualikan, dapat zero rated untuk memastikan ya, the supplies will remain at a low price, dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua bercakap tentang BRIM pada saya sebut tadi. Yang saya bimbang, ia tidak menyelesaikan masalah dalam segi jangka masa panjang. Ya. Kajian Pew yang saya ambil, PEW, melakarkan antara sebab utama kenapa inequality yang melebar di Malaysia adalah 28%. Sebabnya gaji pekerja yang rendah. 27% pula sebabnya kerana dasar-dasar kerajaan Malaysia yang tidak menekankan bagaimana untuk mengatasi masalah jurang pendapatan ini. Jadi pada saya cadangan balas harus diperkenalkan dasar untuk membantu rakyat. Tak cukup dengan RM900 sebulan yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Bahasa saya selidik terdahulu, hampir 30 syarikat dikecualikan daripada pelaksanaan gaji minima. Tetapi sekurang-kurangnya kita harus beri rakyat RM1,200. Kajian, pelbagai kajian dilakukan oleh pakar-pakar dalam dan luar negara. Saya nak sebut, kerana sebelumnya... Lembah Bantai. Boleh saya habiskan dulu ya? Bagan Serai, sebentar. Saya nak sebut kajian Profesor Dr. Fatimah Kari. Saya juga sebut sebelumnya masa baru-baru keluar. Pusat Kajian Kemiskinan dan Pembangunan Universiti Melaya. Universiti Melaya sejak jam 4 tadi dah jadi gelap gelita kerana elektrik tidak ada. Ya. Untuk memastikan individu-individu yang digelar kepada Pakatan Rakyat tak boleh masuk. Inilah antara taktik-taktik yang inovatif tapi tidak menjadikan universiti tersebut tersohor di dunia. Ya. Jadi Profesor Dr. Fatimah Kari menunjukkan menerusi potongan subsidi kerajaan secara berperingkat, disebut rationalization of subsidies, rakyat khususnya isi rumah Melayu dan Bumiputera yang miskin adalah golongan paling terkesan kelak sama ada di bandar atau luar bandar. Tuan-tuan speaker, kadar kemiskinan ini
dijangkakan akan kembali seperti era 1970 dalam tempoh terdekat atau sederhana sekiranya isu jurang pendapatan tidak dikawal menerusi dasar kerajaan. Model ekonomi yang digunakan pakar Dr. Fatimah menunjukkan potongan subsidi tersebut juga meningkatkan kadar kemiskinan di desa. Yang terpenting, this is the clincher, dengan izin. BRIM dikenal pasti sebagai pemberian yang tidak mampu menyelamatkan rakyat daripada perangkap kemiskinan yang bakal menanti. Jadi ini bukan bermaksud bahawa saya tidak bersetuju dengan BRIM. Yang saya nak bawakan di sini adalah penyelesaian itu haruslah bersifat dasar. Silakan Bagan Serai, harap pendek. Terima kasih. Yes, silakan. Terima kasih Lembah Pantai. Saya nak minta pendapat Lembah Pantai lah. Yang kita nampak ni udang untuk orang kaya lah. Udang kara tadi. Tapi Lembah Pantai tak nampak ke banyaknya perkara-perkara yang tidak dikenakan GST? Okey, terima kasih. Saya nak point. Saya nak buah-buahan, roti, serbuk, mi. Apakah ini hanya dimakan oleh orang-orang kaya? I got your point, thank you. Orang-orang miskin pun makan yang ni. Terima kasih. Minyak tak dikenakan. Datuk ni betul. Jadi sebab itulah kena tengok betul-betul sebelum cakap. Masa tak banyak, ramai nak ucap. Terima kasih. Okey, masalah Lembah Pantai. Jadi saya fikir dia tak mau nak dengar langsung. Di sini. Tak mau nak dengar langsung. Itu masalah Lembah Pantai. Saya minta Menteri yang berwajib. Bagan Serai, harap hormat, ni floor saya. Saya akan minta Menteri berwajib untuk jawab. Pasal saya soal secara spesifik udang kara yang dikecualikan, yang tidak memantu bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan juga menengah. Kesan pemotongan subsidi bahan api, Datuk Ni-Pertua. Di sini, mereka dapati pertambahan sebanyak 37.5% daripada Bumi Putera Bandar dan 23.3% daripada Bumi Putera Luar Bandar akan berada dalam risiko miskin tegar kerana potongan subsidi bahan api. Mereka ini dikategorikan sebagai berisiko tinggi sekiranya terjadi kejadian yang tidak disangka. Jadi saya pohon Perdana Menteri Pekan merenung sedalam-dalamnya impak yang bakal terkena kepada rakyat Malaysia, khusus kepada golongan Bumi Putera dan warga miskin kota yang sering diperjuangkan oleh UMNO dan BN. Datuk Ni-Pertua, pendidikan. Saya fikir sekarang ini sudah dalam keadaan yang amat serius. Kita jauh ditinggalkan dalam ranking internasional antarabangsa oleh negara Vietnam, apatah lagi oleh Korea Selatan dan Singapura. Saya tahu kerana inilah perbualan yang wujud antara ibu-ibu dan ayah-ayah di sekolah-sekolah kebangsaan. Bayangkan, pakar dari Bank Dunia, Federico Gilsander menyatakan, kualiti pendidikan yang menurun jauh lebih membimbangkan daripada masalah bebanan hutang isi rumah, sekitar 140% berbanding pendapatan boleh guna. Yang saya terkesan dalam belanjawan kali ini adalah pemotongan peruntukan. Latihan profesional guru-guru dikurangkan dari 1.54 bilion ringgit kepada 960 juta. Saya tidak faham apabila belanjawan kali ini memperuntukkan sebanyak 94 bilion ringgit untuk pendidikan secara keseluruhan, kenapa dikurangkan kepada latihan guru-guru? Kerana yang akan menjadi mangsa adalah pelajar. Kualiti pendidikan yang diterima berkait rapat dengan kualiti guru yang mengajar. Jadi saya harap kerajaan mengambil kira. Perdana Menteri tidak boleh memotong dalam bab yang begitu fundamental kepada perkembangan anak-anak. Pada ketika peruntukan untuk JPM meningkat daripada 16.45 bilion kepada 19 bilion, peningkatan sebanyak 15% seharusnya ditumpukan kepada masa depan anak-anak kita. Datuk Ni-Pertua, isu perumahan. Kerana bila sudah tempang aras bagaimana kita mengira dan menjangkakan kehidupan rakyat terbawah, maka kita juga harus melihat bagaimana dengan target dan sasaran bagi perumahan mampu milik. Malaysia ini, perumahan di Malaysia ini lebih tidak mampu dimiliki berbanding dengan Singapura, Jepun dan Amerika. Laporan Demografia melabelkan perumahan sebagai sangat tidak mampu dimiliki sekiranya harga rumah berada pada kadar
5.1 kali gaji tahunan rakyat sesebuah negara. Di Malaysia berada bukan 51 kali, 5.5 kali dari gaji tahunan berbanding 5.1 di Singapura. Jepun, Tokyo, Yokohama hanya 4.4, sementara Osaka, Kobe, Kyoto pada kadar 3.5 sahaja. Saya juga merujuk kepada Household Income Survey dan kadar pinjaman serta kemampuan kredit yang menunjukkan 75.9%, hampir 80% rakyat Malaysia tidak mampu memiliki rumah melebihi harga RM250,000 ke atas. 52.8% tak mampu memiliki rumah harga RM150,000 ke atas. Di Lembah Kelang, gaji minima untuk beli rumah memerlukan pendapatan bermula RM9,360 sebulan seisi rumah. Seolah-olah memaksa orang kita terpaksa tinggal di Tanjung Karang untuk to survive dengan izin. Laman web Rumah Mampu Milik untuk wilayah Persekutuan menyenaraikan projek perumahan mampu milik saya dapati di Kuala Lumpur yang paling murah RM269,900, The Park Tower Setapak Jaya Baru. Dan di Lembah Pantai di Kampung Limau, kawasan saya, Kampung Limau ni, kalau betul datang pun tahu, they cannot afford it, setinggi RM300,000. Jadi persoalan yang besar adalah siapakah warga-warga di antara kita yang dapat mampu memiliki unit-unit tersebut. Datuk Yang di-Pertua, perbezaan yang saya mau tekankan di sini adalah di Malaysia RM900 sebulan hanyalah RM4.33 sejam. Saya nak banding dengan Shenzhen, China, 16.5 renminbi sejam. Tukar ringgit Malaysia RM8 sejam berbanding dengan di Malaysia RM4.33. Jadi pada saya harus diambil kira dengan serius kerana pekerja di Malaysia tidak dibayar gaji secara setimpal sebanyak 45%. Their productivity is higher than how much they bring home, dengan izin. Ya, Datuk Yang Pertua. Ya, panjang lagi. Nak habis dah? Terima kasih. Ya. Saya dapat baca body language. Terima Saya kasih. ingin menyeru kepada kerajaan untuk mengambil kira tanggungjawab memimpin dengan adil dan saksama. Kita mahukan badan keselamatan yang profesional, negara yang makmur. Kesemua ini mampu kita kecapi menerusi pengurusan kenegaraan yang mementingkan rakyat, bukan setengah mereka yang terpilih. Dari segi kehakiman, kerajaan harus hentikan pendakwaan secara terpilih. Kita tanya, kenapa mantan Presiden MCA tidak didakwa? Kita tanya, kenapakah Peguam Negara tidak merayu kepada keputusan mahkamah berkait dengan Razak Baginda dalam kes pembunuhan Altan Tuya? Ini persoalan yang serius kerana ditanya oleh mereka dalam negara, mereka di luar negara. Justru, saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan memetik kata-kata daripada Syekh Yusof Al-Qardawi, Presiden Kesatuan Antarabangsa Ulama Islam Sedunia. Pujian terhadap Malaysia itu amat membanggakan saya. Pertama, berkait dengan kes Anwar Ibrahim Permata Ampau, beliau menyebut, mahkamah sebelum ini telah membebaskannya daripada tuduhan itu. Tetapi jelas bahawa terdapat pihak yang merekayasa komplot dan tidak mempedulikan kebaikan negara dan masa depan rakyatnya. Disebut lagi tentang Malaysia. Sesungguhnya kami percaya bahawa kemajuan Malaysia, kebangkitan dan kekuatannya terpancar daripada ketinggian nilai-nilai kebebasan dan demokrasi dan pengukuhan prinsip-prinsip kepelbagaian pemikiran serta persaingan yang mulia demi berkhidmat untuk negara yang berdaulat ini. Kita semua punya tanggungjawab. Yang saya pinta, yang berhormat Pekam Perdana Menteri, bila merangka pelan, belanjawan, apa sekalipun, fikirkan tentang masa depan yang kita akan tinggalkan buat rakyat Malaysia secara keseluruhan. Terima kasih. Saya menyokong yang baik, tapi kebanyakannya tidak baik. Saya harap dapat diperbaiki. Terima kasih. Ya,